Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pencara bagi subjek SCCA 1023 iaitu Encik Muhammad Dinur Syamil. Saya Hamiza binti Munawaz, nombor matriks 274179, akan membentangkan teori interaksi simbol sebagai tajuk pembentangan pada hari ini. Sebelum saya lanjutkan kepada tajuk utama saya, izinkan saya untuk menerangkan serba sedikit tentang komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal berlaku apabila seseorang melakukan interaksi secara serentak dengan orang lain atau saling mempengaruhi dengan tujuan mengendalikan proses interaksi. Ianya melibatkan sekurang-kurangnya dua individu berkomunikasi secara bersemuka dan terdapat maklum balas dengan cepat. Menurut Griffin pada tahun 2000, terdapat 10 teori yang boleh dikategorikan dalam teori komunikasi interpersonal iaitu interaksi simbol, pengurusan koordinasi makna, teori melampaui jangkaan, teori pengkaburan interpersonal, kritikan kontraktivisme, teori penembusan sosial, teori pengurangan ketidakpastian, pandangan interaksi, perhubungan dialek dan juga teori keadilan sosial. Seterusnya, saya akan memfokuskan teori utama iaitu teori interaksi simbol. Teori interaksi simbol merupakan salah satu rumpun di dalam teori komunikasi interpersonal. Teori interaksi simbol telah diperkenalkan oleh George Herbert pada tahun 1934. Menurut beliau, manusia dapat memahami sesuatu berdasarkan pengalaman dan peranan simbol. Manusia juga membuat interpretasi terhadap sesuatu perkara. Terdapat 3 andaian yang direka oleh George Herbert iaitu makna bagi perilaku manusia, konsep diri dan masyarakat. Andaian bagi makna bagi perilaku manusia ialah diciptakan melalui interaksi dan dimodifikasikan melalui proses pentafsiran, manakala konsep diri dikembangkan melalui interaksi dengan orang lain dan memberikan motif dalam tingkah laku, manakala masyarakat pula adalah budaya dan proses sosial yang mempengaruhi perilaku manusia dan kelompok. Seterusnya, terdapat 3 prinsip menurut George Herbert iaitu makna, bahasa dan pemikiran. Makna yang diberikan oleh seseorang itu biasanya berdasarkan tingkah laku seseorang itu daripada persepsi masyarakat. Tingkah laku akan membentuk makna. Sebagai contoh, masyarakat Melayu membongkokkan badan ketika melintasi hadapan orang yang lebih tua. Bahasa pula adalah digunakan yang juga merupakan sumber makna kerana apa yang terkeluar daripada mulut akan membentuk bahasa. Sebagai contoh, pelajar Kelantan menggunakan dialek tersendiri ketika berkomunikasi sesama mereka. Yang terakhir ialah pemikiran. Pemikiran mempunyai berkaitan dengan komunikasi interpersonal kerana manusia suka membuat interpretasi terhadap apa yang dikomunikasikan. Sebagai contoh, perkara terlintas dalam fikiran atau minda akan disampaikan melalui perbuatan. Seterusnya, saya akan menguraikan kepentingan teori interaksi simbol, antaranya memudahkan interaksi atau komunikasi sama ada secara verbal atau non-verbal. Sebagai contoh, menggunakan isyarat tangan untuk menyampaikan ayat atau berkomunikasi dengan orang kurang upaya. Seterusnya, pemberian isyarat berupa simbol, maka kita dapat mengutarakan perasaan, fikiran, maksud dan sebaliknya dengan cara membaca simbol yang ditampilkan oleh individu lain. Makna dan simbol memungkinkan seseorang untuk melanjutkan tindakan dan interaksi. Justru itu, cara pengaplikasian ialah dengan mentafsir simbol sebagai medium komunikasi. Sebagai contoh situasi, pada suatu hari ada kejadian orang yang meninggal dunia. Untuk memberi tanda bahawa ada yang sedang berkabung atau berduka, maka warga memberikan simbol iaitu tanda bendera kuning di sekitaran lingkungan rumah duka. Hal ini dilakukan
guna untuk menyampaikan pesan kepada orang yang melihatnya bahwa ada yang meninggal. Rumusan, secara keseluruhan, teori interaksi simbol ini tidak dapat mengkaji emosi manusia dalam interaksi sesama mereka. Ianya juga memiliki pendekatan yang terlalu umum dan luas. Walau bagaimanapun, penggunaan interaksi melalui pentafsiran simbol boleh berlaku secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sekian, terima kasih.